Pusing nak saya. Pusing. Ada pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa dulu deh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'an 'azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a hazna wa zahaba humumina wa ghumumina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh ada kursi dekat depan ni lagi. Sebelum saya mulakan. Ada lagi dua kekosongan, dua kursi. Sini pun ada kat sana. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh tak sama-sama kita baca subhanaka la ilma lana tu, yang tasbih tu ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makanya kenapa saya nak ajak kita sama-sama baca benda ni? Permulaan kita nak mulakan adalah sebab kita masuk sembang-sembang Quran dan topik utama pasal Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahmannya sudi untuk mengajarkan kita sesuatu. Dan always believe segala perkara yang kita dapat pada hari ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengajarkan, yang menyentuh hati, yang memberikan kita suntikan emosi, semangat dan sebagainya, semua datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik. Apa khabar puan-puan semua? Tak, puan-puan semua pula. Sebab biasa ceramah saya ramai perempuan. Jadi puan-puan semua biasa. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Bikhair. Alhamdulillah. Khair jiddan, subhanallah. Saya sangat terharu dengan kehadiran puan tuan-tuan semua pada hari ini. Terima kasih. Saya tak pasti daripada mana anda semua datang, cukup mana ke. Yang pentingnya saya sangat menghargai dan kami semua mengalu-alukan anda semua ke Tadabbur Center di Ostia Bangi ini. Dan mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan dan puan semua pada hari ini memberi keberkatan di tempat kami, insya-Allah. Dan saya doakan, kita sama-sama doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah rezekikan keampunan untuk kita semua, insya-Allah. Sebab pertemuan antara mukmin ini Allah sangat sayang bagi orang yang bertemu sama mukmin dan mereka mendapat manfaat antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapat manfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan keampunan untuk kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Okey, baik. Seperti yang telah saya maklumkan tadi, sebab kita punya tempoh masa tak lama. Saya bimbang Puan Fin ada komitmen lain selepas ni. Saya bimbang, saya takut. Jadi kita pun nak dapat dia pun susah. So kita pun nak kena tahu jadual dia. Jadual Juna dan Sakti pun kena tahu juga macam mana. Jadi so kita nak cuba maksimalkan masa yang ada. Kita cuba tamat. Saya cuba anggarkan kita cuba tamat 10.30, boleh? 10.30 kita cuba tamat dan kita cuba maksimalkan sebab masa yang ada ini dengan seberapa banyak soalan kita cuba raikan, insya-Allah. Okey, baik. Sembang-sembang ni dia punya konsep dia macam sembang 1.0 sebelum ni. So anda bertanya tapi bukanlah kami kata kami pakar menjawab.
So nak kata anda bertanya, kita bersembang, melontarkan pendapat. Mana which means bukan kami je yang akan memberikan pendapat. Barangkali daripada kalangan anda semua nak memberikan pendapat, tafadhal. Tafadhal. Kalau anda nak berikan pendapat ke dan nak berikan sumbang saran dan sebagainya, silakan. Jangan rasa tersekat untuk memberikan pandangan. Sebab Quran milik kita semua. So kesan dia dapat kepada kita semua. So saya nak tahu dan kita semua nak tahu dan berkongsi rasa apa yang kita boleh dapat faedah dan manfaat daripada Al-Quran Karim. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kita malam ini, insya-Allah kita harapkan kita dapat berkongsi rasa khususnya kepada Al-Quran. Sebab topik yang saya cuba nak raise pada malam ini khususnya berkaitan dengan bagaimana Al-Quran memberi kesan kepada diri kita. Tak kisah dari sudut fizikal ke, ataupun dari sudut emosi ke, spiritual ke. So anyone feel free to share and feel free to ask kalau anda semua nak tanya ataupun nak share, khusus berkaitan dengan topik ini. Sebab saya rasa dengan figure yang kita ketengahkan pada malam ini, topik ini adalah sesuai untuk kita ketengahkan dan kita bincangkan. Dan kita nak biar nampak Quran ni bagaimana membentuk pribadi dan sikap masyarakat kita pada hari ini. Dan saya percaya bila Quran dipegang rapat dan dipegang erat oleh masyarakat kita pada hari ini, umat kita akan selamat. Umat kita akan selamat, insya-Allah. Jadi seperti biasa saya open kepada sidang hadirin sekalian. So insya-Allah juga kita akan cuba raikan orang yang bertanya live. Kalau ada Puan Fini kerap nak tanya soalan. Ramai nak tanya? Tapi kita raikan yang datang ni. Raikan yang datang dulu. Yang habis minyak dulu Saya tak cakap Mudah-mudahan segala pelaburan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT bayar dengan semahal-mahal pahala yang Allah kurniakan kepada anda semua, insya-Allah. Okey, baik. Ada sebarang soalan nak tanya ke ataupun nak raiskan sebarang isu untuk diperbincangkan? So sangat saya hargai kalau ada yang ingin bertanya, memulakan perbincangan kita. Silakan hadirin yang hadir pada hari ini. Anda tak terkejut kan dengan soalan tu? Sebab saya dah beritahu tadi kan? Okey, silakan. Kalau ada nak bertanya, nak memulakan, merancakkan perbincangan kita hari ini, silakan kita sembang-sembang. Wujud tak ada kopi je malam ni dah. Kalau tak memang kita sembang ada kopi sungguh. Okey, sembang Quran ada kopi. Ada, silakan. Jangan takut, jangan segan. Nak tanya kat sini boleh ke kopi? Boleh tanya. Sebab yang kerja semua tak nak tanya. Sudah ada. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wan Muhammad Hafiz bin Wan Muhammad Azam. Saya berasal dari Shah Alam. Dari Shah Alam datang? Daripada Petaling Jaya. Office kat situ. Office kat PJ. Terima kasih. Soalan saya tak pasti lah soalan ni berkenaan dengan Quran ataupun tidak. Bagaimana Kak Fin menghadapi cabaran apabila Kak Fin dituduh Wahabi? Masya Allah. Saya perasan tahun lepas bila Kak Fin cakap pasal apa solat lelaki dan wanita tu sama ataupun tak kan. Lepas tu ada yang kata Kak Fin Wahabi, Kak Fin Wahabi, Kak Fin Wahabi. Bagaimana Kak Fin? Start panas dah. Panas terus. Saya kau macam tak fungsi Bagaimana Kak Fin hadapi cabaran tu Wahabi. Dan saya sekarang ni saya sangat allergi lah, memang benci lah kalau orang bila ada orang tuduh orang lain Wahabi. Mana tak suka dengan culture melabel macam tu lah. Label tu tak lebih-lebih lagi Wahabi. Okey, silakan. Sabar ni. Dia tanya direct. Saya tak boleh nak celah. Ini betul-betul literally direct ni. Depan lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum pergi macam mana nak jawab soalan tu, biarlah Kak Fin terangkan dulu macam siapa Kak Fin sebelum ni. Sekolah Kak Fin asal daripada Johor. Ada orang Johor kat sini? Tak ada. Okey, kalau nak bagi tahulah, kalau dekat Johor, siang dah pergi sekolah kebangsaan, petang kena pergi sekolah agama. Kalau pagi dah pergi sekolah kebangsaan, sekolah agama. Macam itulah maksudnya sekolah agama ni sejenis benda dah wajib dekat Johor lah, walaupun tak wajib macam dah wajib lah kategorinya. Jadi basic agama dah ada daripada sekolah rendah sampailah nak masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, result alhamdulillah bagus, kita dapat SMKA Bandar Penawar.
Ya, sekolah agama. Okey. Sekolah agama, alhamdulillah. Tapi sebab macam jiwa kita ni tidaklah ke situ sangat. Tapi kita masuk sekadar kerana tak dapat masuk MRSM. Faham tak? Untuk setengah orang yang tak dapat masuk sekolah MRSM ni, tak apalah, asalkan masuk asrama. Macam tu lah. So kita masuk sekolah agama. Masuk sekolah agama pada form 1 sampai form 3, result bagus, nak pergi ke sekolah sains. Kawan-kawan cakap, together we stand, divided we fall. Jadi sanggup aku ambil account walaupun tak minat. Ya, biasa tu. Budak-budak asrama punya ayat. Jadi sampailah habis SPM pun tetap SMKA. Lepas tu masuk apply universiti yang paling macam orang kata boleh ada kebudayaan segala bagai, semua tak dapat. I remember waktu panggilan UPU mengharapkan macam setiap hari tunggu keputusan, tak ada universiti. Lepas tu cakap tak apalah, apa-apa universiti pun boleh lah. Hari terakhir panggilan UPU dia cakap tahniah anda dapat UIA. Masa tu rasa macam gelap mata dah. Sebab kita paling minta untuk pergi ke macam ni. I always make conversation with Allah yang walaupun tak semayang segala bagai ni, berani ni nak berbual dengan Allah ni. Macam cakap lah, Allah, aku tahu satu hari nanti aku akan balik ke engkau, but not now. Right now aku nak enjoy. Memang kita rasa benda tu klise. And for you guys yang hidup memang daripada awal terpelihara, subhanallah. Memang untuk orang-orang macam Kak Fin memang rasa macam relax lu, aku tua nanti baru aku nak insaf lah. Macam sekarang aku nak enjoy dulu. I just want to experience benda ni. I remember masa sekolah rendah nampak jiran Cina balik kampung, balik rumah jiran lah. Anak dia pakai dress kecil-kecil dia melekat, lepas tu siap berhenti bawa basikal. Ya Allah, nanti dah besar aku nak seksi macam ni. Ada ke bodoh macam tu kan? Jadi so my point adalah I grow up understanding the religion of Allah just because for examination. Faham tak? Maksudnya antara kos yang perlu diambil ketika UIA, percaya atau tidak, adalah methods of dakwah. Hadis, science of hadis, science of Quran. Kita score sebab kena jaga CGPA. That is all. I always macam apa hal aku kena macam ni. Kita course English. I even make debate with the faculty. Cakap kita budak English, apa pasal kena score Arabic? Apa pasal kena score science of hadith? Apa pasal? I detest all that because I thought it would not be relevant to me. So tapi betul lah kata macam ulama-ulama yang kata macam Allah bagi kita ni memang exactly macam timing, semua segalanya perfect sebab dia tahu kita macam mana. And untuk menjawab balik kepada soalan tadi, apabila Fin Jamal yang terkenal dengan mulut laharnya, dengan seksinya, dengan segala apa dunianya, tiba-tiba balik ke jalan Allah, Siratal Mustaqim, orang kata macam itulah harapan kita. Lepas tu tiba-tiba terus daripada yang itu terus tiba-tiba pakai tudung labuh, terus pakai niqab. The thing is, I knew Allah punya jalan satu itu. It's just that I keep on saying nanti dulu. So the moment I say that, okay, aku dah habis dah zaman-zaman tu, then I want to be on that real path. Sedih pula aku nak cerita. Orang ingat awal-awal dulu sebelum dipanggil Wahabi, dia panggil sesat. Selepas dia panggil sesat, dia panggil Syiah. Lepas Syiah dia panggil Wahabi. Jadi saya dulu cakap dengan kawan baik saya, at least kali ni tuduhan ni within religion jugalah. Kalau tidak dulu Syiah dah keluar, sesat dah keluar agama. So ini kira kategori okey lah. So macam bila mana orang cakap kita ni Wahabi ke apa benda ke, wallahi lillahi ta'ala, I have never wanted to be in any category. I just want to be a Muslim yang jaga solat balik because I'm so embarrassed of my 30 years so and so living with macam orang jahil. I choose the life of jahiliyah because I want to. Itulah bodohnya orang jahil ni, dia tak tahu tapi macam kita tahu, kita pilih macam tu. Sekejap nak. Ustaz tolong Ustaz, tak pula. Orang tengah emosi ni. Dah keluar dari mata ni. Okay, alright. So biarlah orang nak kategorikan kita apa benda sekalipun, my objective adalah untuk menjaga solat, menjaga puasa, menjaga quality and everything. Ketika buat sharing masa tu, tidak ada langsung intention untuk memberitahu siapa yang betul, siapa yang salah. Orang yang melihat video tu the whole hour takkan dengar satu bahagian pun yang kita kata ustaz ni salah, ustaz ni betul. Dekat dalam video tu I remember vividly saying that I went to this class
kelas Perfecting My Solar. Ustaznya adalah Ustaz Husaini, dan dia cakap gini-gini, lepas tu cakap gitu. Jadi kita rasa subhanallah, kita memang belajar direct daripada ustaz. Jadi kita pun macam and then I told macam dekat dalam video, it makes sense. Sebab daripada dulu Kak Fin selalu macam waktu pergi ke umrah, kali pertama solat subuh kat situ, apa hal orang tak baca doa kunut ni? Lepas tu macam, ni apa benda? Lepas tu bila tengok, asal ada perempuan yang kat sini, ada ke tangan macam ni, ada begitu. So kita memang dah selalu nampak ketika dekat UAE, siapa student UAE memang akan nampak siap ada yang semayang tak pakai stokin untuk orang perempuan yang apa tahiyat pusing-pusing kutil tu semua tu. So bila pergi ke kelas-kelas Perfecting My Solar, Kak Fin cakap dengan diorang. So macam after macam bertahun yang kita fikir itulah caranya nak solat, then now lepas pergi ke kelas tu I learn that hadis ni cakap Rasulullah buat gaya gini, hadis ni Rasulullah jadi kita nak buat itu. Kak Fin tak kira lah siapa pun cikgunya, kalau Kak Fin rasa you give me good dalil, you give me good fact, alhamdulillah I follow. Dan itu pun at the end of the day I keep on asking Allah, ya Allah tolonglah, tolong bagi aku jalan yang elok. Ingat lagi masa fitnah tu terjadi, masa awal kita macam aku mau balik kelas, confident tu ada lagi. Tapi after a while, yang macam siap ulama-ulama pun cakap kita, macam orang-orang cakap kita, of course doubt tu akan ada. Syaitan akan cakap, ya ke sebenarnya tantang kau memang dah salah ni, macam tu. Amboi, suara syaitan. Siap buat dialog, pergi ke ustaz kita. Ustaz kita pun suka buat suara Doraemon. Lepas tu tak cakap pun semua dah pandai ustaz, so bukan. Okay, jadi pernah Kak Fin ingat lagi Kak Fin solat ada satu solat tu masa tu dah sedih sangat masa tu. Lepas tu solat lepas sujud tu, waktu sujud Kak Fin melalak-lalak cakap, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, berulang-ulang. Because at the end of the day kita takut juga, entah iya agaknya, adakah betul yang semua orang kata aku salah. Tapi right after that, lepas settle solat tu, I feel so good at heart. Cakap tak apalah, sebab I remember my ustaz selalu cakap macam kita ni at the end of the day ikut kelapangan hati. Istikharah, kadang-kadang kita ni bukannya alim ulama yang kita doa istikharah, lepas tu kita nampak dalam mimpi ini muka ustaz ni betul lah, tak. Tapi kadang-kadang pilihan-pilihan kita buat tu melapangkan hati kita. So my choice that time, and I feel so good at heart. Kak Fin rasa happy dah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustaz. Terima kasih. So saya rasa dah cukup jelas apa benda tu. Saya rasa ini berkaitan dengan Puan Fin. Saya tak berani nak komen banyak sebab bukan tujuan saya datang untuk mengkupas benda tu. Soalan tu sensitif. It's okay. Benda tu, saya rasa benda ni lebih bagus kalau kita dapat penjelasan daripada orangnya daripada kita dapat penjelasan daripada orang lain. Benda tu persepsi. Cuma nak tambah sikit lagi boleh tak? Boleh. Saya ni hantu mikrofon sikit. Dia macam ni, macam bendanya simple je. Yang menjadikan orang marah adalah statement yang mengatakan Fin Jamal kata orang semayang macam anjing. Jadi dia sebenarnya semantics. Maksudnya bagi setengah orang yang baca statement tu, dia kata orang semayang macam anjing. Fin cakap macam tu. Padahal kita cakap jangan semayang seperti anjing, dan bukan kita yang cakap. Itu Rasulullah SAW cakap jangan solat macam anjing, macam mana ada kedudukan dia and everything. That's it. Jadi apa yang menyedihkan adalah orang-orang yang dengan beraninya cakap Fin Jamal keluarkan fatwa. Membuktikan satu, dia tak tahu hadis tu. Nombor dua, bila kita dah bagi tahu ini hadis Rasulullah, dia tak nak terima dan terus membukmu faham la ila yarjiun. Memang tak boleh nak dikata apa dah. Dan lebih menyedihkan lagi, dibawa benda-benda video yang dah diedit pergi ke ustaz-ustaz. Dan lebih menyedihkan lagi daripada apa yang menyedihkan tadi adalah ustaz-ustaz itu memberikan penjelasan based on that small clips tanpa bertanya pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Panjang lagi. Yes, Allahu Akbar. Yang membuatkan Kak Fin rasa sayu sebab itu adalah hakikat. Dan Kak Fin ingat nasyid masa kecil-kecil yang Tuhan kau telah memberitahu kami tentang peristiwa akhir zaman. Ada satu part tu dia kata ulama yang memandang dunia perbuatannya busuk, bau bangkai, siapa terciumkan mati jiwanya. And I experienced that. The ulama yang memang hatinya astagfirullahalazim. Untuk orang-orang macam Kak Fin ni, daripada kejahilan yang nak patah balik pada Allah, so many doors slammed into my face. Kita pergi ke ceramah ni dengan ustaz cakap orang tak sembahyang ni lembu, orang tak sembahyang anjing. Jadi kita kat sini nak berubah ni terus, okay aku dah anjing, aku dah lembu, so what? Buat apa lagi? Tapi I found that
Allah sebenarnya jauh daripada tu. Langsung bukan macam tu. And I remember my ustaz cakap, the mercy of Allah is bigger than his wrath. Allah punya kemaafan tu jauh lagi besar daripada amarah Allah. So I cakap, tak apalah, ustaz-ustaz tak suka aku tahu I am on the right path. And that is enough. Enough Allah with me. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay. Terima kasih. Saya rasa kena tambah satu lagi, ada benda tisu. Saya rasa saya sarapan dengan Puan Fi dulu pun tisu tu kewajipan kena ada. Okey, terima kasih Puan Fi. Okey, ada soalan lain? Kita silakan. Pasal Quran kan? Okey. Maisara. Daripada Himalaya lah. Daripada UM datang? Subhanallah. Subhanallah. Sakti available. InsyaAllah, subhanallah, sejuk hati. Nampak dekat Insta Kak Fina. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. So kami nak tanya based on their story lah. Apa yang dialami oleh pelajar-pelajar, especially dekat UM tu ada dua bahagian lah. Satu kelompok akademik dan Islam, dan selain API lah. API lah. Okay. Dan selain ni adalah pelajar akademik yang lain. Jadi sebenarnya perjuangan untuk menegakkan tadabbur ni kita orang dah buat 4 tahun lah dekat UM. Tapi ternyata masyarakat kita, especially pelajar lah, dia ada satu ketakutan tentang tafsir dan tadabbur yang buatkan kami macam putus. Kita macam dah tak boleh nak beri macam mana kita nak explain kat masyarakat yang tadabbur ni adalah benda yang lebih penting lah daripada tafsir. Sebab hakikatnya orang takut nak tadabbur sebab takut dibimbing oleh syaitan. Itu benda real apa yang berlaku kat kami. Maksudnya dia orang skeptik dengan perkataan tadabbur tu lah. Maksudnya dia orang lebih prefer tafsir. Lepas tu dia bawa ke jalan dia punya, maksudnya dia interpret ikut suka hati. Sorry. Maksudnya dia orang nak tafsir. Dia ada ketakutan. Ada ketakutan. Jadi Quran dan belajar dia tidak selalu ramai. Jadi kalau tengok dekat UM memang kita boleh tengok itu ada dalam masyarakat di mana ada 3 bahagian dalam pertama menghafaz, mentafsir dan mentadabbur. Kalau apa yang saya observe lah, ranking pertama masyarakat Malaysia adalah menghafaz. Yes. Sebab ayah saya pun buka mata hafiz, so saya observe lah. Yang kedua adalah mentafsir, dan yang ranking yang ketiga adalah tadabbur. So macam mana kita nak bangkitkan satu kesedaran dekat masyarakat? Tadabbur ni adalah satu benda yang penting sebab setiap hari kita ada banyak masalah kan? Ya. Tapi kita nak jadikan masyarakat kita ni kat tindakan dia ada benda yang kita teringat tu. Ayat Allah suruh macam ni, ayat Allah suruh macam ni. Jadi nak tanya lah macam mana kita nak buang skeptik tu, which is tadabbur adalah benda yang dilarang. Sebab yang sebelah saya ni belajar api lah. Dia berapai juga. Dia lah tu orangnya bukan? Gerak. Okey. Untuk makluman teman sekalian, kita ada Ustaz Syari kat depan ni. So Ustaz Syari boleh silakan berikan komentar. Ni kerusi ada. Saya moderator ya. Saya punya pandangan berapa banyak tokoh-tokoh di dalam Al-Quran yang mereka baru sehari dua memeluk Islam, seperti ahli sihir Fir'aun, seperti penasihat Fir'aun dalam surah Ghafir, seperti lelaki yang kita temui dalam surah Yasin pada setiap malam Jumaat, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan ramai dalam Al-Quran mereka yang sehari dua sahaja baru menemui hidayah, namun terus berkongsi kepada manusia tentang kebenaran yang mereka yakini, sehingga besarnya ucapan mereka itu dijadikan ayat Allah kekal sampai hari kiamat. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat ucapan ahli sihir Fir'aun sendiri yang terkesan dengan satu ayat Allah, iaitulah tongkat Musa. Ia hanya satu ayat, Allah tonjolkan di hadapan mata mereka semua, dan apabila mereka sujud kerana satu ayat itu berlaku di hadapan mata mereka, dan bila berlaku ayat tersebut, maka berlakulah kepada mereka la raiba fi, mereka tiada lagi keraguan bahawasanya tongkat mati boleh bertukar menjadi ular gergasi, tidak boleh dilakukan oleh sesiapa, bahkan Musa sendiri tidak boleh melakukannya kecuali ia adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kerana yang menilai
situasi ini adalah orang yang expert dalam bidang sihir. Maka 30-40 tahun pengalaman mereka mengatakan memang kita tak boleh nak buat lagu ni. Lalu bila satu ayat itu berlaku di hadapan mata mereka, mereka merenung dengan mendalam. Akhirnya tanpa disuruh, mereka sendiri memberikan nasihat kepada Firaun. Faqdi fima antaqad. Kau hukumlah kami dengan apa jua hukuman yang kau mahu, wahai Firaun. Kami kekal dengan keimanan yang baru kami terima. Pengajarannya di sini adalah betapa pentingnya walaupun satu ayat anda baca, anda perhatikan dengan mendalam. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran mutasyabihat. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran ayat ahkam. Banyak ayat di dalam Al-Quran, khususnya surah-surah yang turun sebelum hijrah. Saya tunjukkan contoh. Iaitulah perhatikan di atas kepalamu burung yang terbang. Bagaimana ia mendepakan sayap dan ia menurunkan sayapnya. Tiada yang mengapungkannya kecuali yang Maha Pengasih. Adakah ayat ini memerlukan anda membelik tafsir Ibnu Kathir? Adakah ayat ini memerlukan anda belik tafsir Al-Qurtubi? Adakah memerlukan anda belik At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur? Adakah memerlukan anda membelik pelbagai jenis tafsir? Tafsiran ayat tersebut adalah anda pergi sendiri melihat burung yang terbang dan cuba meletakkan diri anda di tempat burung bila terbang tinggi. Iaitulah bila terbang tinggi dunia makin kecil. Bila terbang tinggi semakin gerun untuk terhempas. Bila terbang makin tinggi anda boleh nampak apa orang di bawah tidak nampak. Orang di bawah nampak 20-30 km ke depan. Orang berada di atas nampak 200-300 km ke depan. Jadi tadabbur adalah matlamat Al-Quran diturunkan. Tafsir adalah proses. Tidak semua ayat memerlukan kita membelik tafsiran. Kadang dengan bergantung pada terjemahan sudah memadai. Maka perlu ke atas tuan-puan dan masyarakat mendapatkan terjemahan yang betul, yang diiktiraf, supaya kita tidak salah faham ayat tersebut. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, tidak semua ayat memerlukan kepada kita mengambil tugas yang dilakukan oleh para alim ulama. Kerana memang ada ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang hanya memerlukan kita bertindak dan beramal. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerlukan kita berfikir sahaja. Hanya perlu kita berfikir dan merenung. Ayat yang memerintahkan supaya kita merenung. Wadduha. Macam mana nak tafsir ayat tu? Wadduha. Wal asri. Demi waktu asar. Macam mana nak tafsir ayat tu? Wal adiyati dhabha. Demi kuda yang kita baca terjemahan. Wal adiyati dhabha. Demi kuda yang nafasnya tercungak-cungak. Apa yang perlu dilakukan adalah pergi cari kuda dan cuba belajar kenapa Allah turunkan ayat ni kepada aku berbicara tentang kuda. Kerana ayat Quran tak turun pada kuda. Ayat Quran turun pada kita. Jadi pasti ada sesuatu pada kuda yang perlu kita pelajari. Syaratnya minimum, iaitulah kita berpegang kepada terjemahan yang betul. Kerana takut kalau terjemahan lain, takut ada ayat yang jelas boleh faham sekalipun boleh berlaku kesamaran dan kesalahfahaman. Wallahu a'lam. Terjemahan apa yang Ustaz cerahkan? Banyak kalau yang bahasa Melayu kan, beberapa sini Tafsir Rahman. So apa saya dengan terjemahan yang tepat? Kalau sekadar ayat-ayat yang membabitkan seperti kauniyah, ayat mengenai alam, ayat mengenai ayat-ayat mengenai selain daripada kauniyah, bukan ayat akam. Saya rasa sudah berpada dengan legacyquran.com, iaitulah almarhum Abdullah Basmi. Tetapi apabila ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat mengenai cerita sejarah, tiada salahnya kalau kita bergantung pada terjemahan. Dia begini tuan-tuan ya. Anda kena decide. Anda nak tadabbur untuk diri anda sahajakah atau anda nak mengajar orang? Kalau anda mahu mengajar, dia perlu kepada sifat berhati-hati terlebih dahulu dengan menyemak. Kerana dibimbangi apa yang kita fahami tidak selari dengan kehendak bahasa Arab. Sebab itu saya kata shortest cara paling pantas adalah
mengambil kira terjemahan yang bagus-bagus. Sekarang ni bukan hanya terjemahan almarhum Abdullah Basmih saja, banyak pihak-pihak tertentu yang telah menawarkan terjemahan, bahkan bukan sekadar ayat, bahkan perkataan tu diterjemahkan di bawah. Banyak pihak sudah menghasilkan sedemikian. Jadi bagi saya, kalau anda mahu mendapatkan pengajaran untuk diri anda supaya solat anda lebih khusyuk dan anda semakin merasakan diri anda dan saya begitu kerdil di sisi Tuhan, maka dengan terjemahan Quran sudah mula. Allah Ta'ala nak tengok kita ni bersungguh ke tidak. Allah Ta'ala nak tengok effort kita ni. Kalau kita bersungguh nak faham Quran dan kita cuba sedaya upaya nak belajar, tapi kita tak ada masa dan kita hanya ada Quran terjemahan dekat rumah, Allah Azza wa Jalla akan bimbing kita, insya-Allah. Akan bantu kita. Baki lagi, jangan masuk ke dalam ayat-ayat yang memang memerlukan kepada kefahaman bahasa, khususnya ayat-ayat membabitkan ayat-ayat ahkam dan cerita-cerita yang boleh dikatakan kontroversi. Maka perlu di situ penyelidikan yang lebih, kerana terjemahan boleh membawa kepada salah faham. Yang bersesuaian dengan IQ. IQ kita tu maksudnya apa? Culture Melayu. Kalau macam Muat lagi ke? Ada lagi 2 kerusi kat depan. Depan ni boleh lagi? Ada lagi. Kita teruskan. kalau macam itu ada Kasih Kasha sama Syari dengan yang nak suggest untuk Tafsir yang Ustaz suggest yang sesuai dengan masyarakat kita. Saya cadangkan tafsir Al-Azhar. Kerana tafsir Al-Azhar dia bukan sekadar membantu kita masyarakat awam yang mungkin jauh daripada bahasa Arab untuk faham dengan mudah makna ayat tersebut. Kerana Allah Yarham Buya Hamka, dia sudah melengkapkan dirinya sebagai seorang mufassir, tetapi kebagusan dia adalah dia mempermudahkan cara kita memahami, iaitulah dengan cara dia membawa khususnya pengalaman-pengalaman berharga beliau menyebabkan kita lebih faham ayat tersebut. Dan juga kelebihan almarhum adalah pada mendatangkan perumpamaan-perumpamaan. Contoh ketika menerangkan tentang makna Ar-Rahman. Ar-Rahman dia ambil contoh cerita anak ayam. Jadi dia cerita pasal ibu ayam melindungi anak ayam masa hujan turun. Ibu ayam melakukan apa jua demi menyelamatkan anaknya walaupun nyawanya terancam. Sebab itu pengalaman real beliau sendiri. So kita dapat faham lebih tentang maksud Ar-Rahman. Tafsir lain boleh saya cadangkan yang terbaru, tafsir Pimpinan Muttaqin, tetapi duka citanya baru 5 jilid. Dalam proses untuk disiapkan, tunggulah sampai 2022. Iaitulah Dr. Abdul Hayy. Dr. Abdul Hayy. Ini antara tafsir Malaysia, Al-Azhar tafsir Indonesia. Bahkan kalau anda baca pun, anda boleh mudah nak sampaikan pada orang lain. Kerana dia mengelakkan kita daripada terlalu banyak pandangan-pandangan ulama sampai kita tak tahu mana satu pandangan yang boleh kita pegang. Biar mudah sikit kita ni sebab kita tak banyak masa nak baca tafsir. So just petik mana yang paling rasanya mudah untuk menunjukkan makna ayat tersebut. Itu antara 2 yang saya boleh cadangkanlah di sini. Selain itu tafsir Al-Misbah Muhammad Qurash Shihab, kelebihan beliau adalah pada bahasa. Beliau menerangkan makna bahasa dalam bahasa yang kita boleh mudah faham, apa kehendak linguistik kepada perkataan ini. Tetapi ada 20-30% yang memerlukan anda mempertimbang pendapat jumhur, kerana berlakunya pertentangan antara beliau dengan jumhur. Okay, baik, ada soalan lain? Soalan, pendapat, silakan. Manfaatkan Puan Fin. Puan Fin ada? Saya syok belajar ni. Ada soalan, pandangan? Ya? Sebelum tu minta maaf kepada semua yang anak Kak Fin kacau. Dia OKU, so dia tak faham. Sorry ya. Saya faham. Ada soalan? Belum lagi. Oh, belum lagi. Fikir lagi. Ada soalan? Silakan. Moderator Pinjam Malaysia ada? Lambat. Kalau kata itu saya akan cuba meraihkan yang di ni lah. Boleh. Mana-mana soalan lah. Ada soalan tak? Saya nak tanya macam untuk sampai ke peringkat yang boleh mentadabbur Quran,
apakah permulaan yang kita terapkan kepada anak kita? Adakah pertamanya adakah dia perlu untuk menyediakan seseorang untuk mampu mentadabbur, menghafal, ataupun maknanya step-step dia ataupun macam pengalaman Ustaz Syahri dengan Ustaz Syahri sendiri, apakah yang dilalui dan apakah yang perlu maknanya seseorang tu kuasai sebelum mampu mentadabbur kepada orang. Puan Fin pun boleh sebenarnya ni kan. Okey, saya rasa soalan ni tak silap saya kita pernah bincang dalam sembang 1.0 kan. Berkenaan dengan, saya bagi pendapat je lah, just sekadar pendapat dia, sebab saya moderator. Saya cuba nak jadi moderator yang sebenar kali ni. Sebab sembang 1.0 tak jadi moderator. Biasa moderator suka jadi tu, ada jenis itulah, akhirnya jadi panel 1.0 baru ni. Tak tahu kan macam mana kan. Okey, tak apa, saya cuba bagi pendapat. Pendapat saya masa, dan saya ulang balik apa yang saya sebutkan masa sembang 1.0 dulu. Kok mana pun kalau kita perhatikan soalan daripada orang sebelum tadi, bila nak capai kepada tadabbur, kok mana pun kita kena pergi pada bahasa. Kalau kita nak terjemah pun dia berkait dengan bahasa, kan? Dia berkait dengan bahasa. Dan bahasa, saya katakan bukan sekadar bahasa Arab, tapi bahasa cinta Allah dalam Quran tu ditakdirkan dalam bahasa Arab. Bahasa cinta Allah kepada kita ditakdirkan Allah dalam bahasa Arab. So the opening, the miftah ataupun kunci untuk ke arah itu adalah kita mengenal bahasa Arab. So hari ini mudah. So Alhamdulillah kita dah banyak terjemahan dan kita boleh perhatikan terjemahan. Dan saya setuju, hari ini saya dapat satu poin baru. Sebab hakikatnya orang nak capai pada tadabbur kadang-kadang tidak perlukan tafsir pun tak apa. Dia perlukan pada kesungguhan untuk membaca terjemahan, dan kesungguhan untuk membuka hati, dan kesungguhan untuk minta Allah lindung daripada syaitan. Ini penting. Sebab hakikatnya kadang-kadang kita ada kesungguhan, tapi believe me, kadang-kadang kita distracted, kita diganggu. Dan sebab itulah Quran menyuruh kita untuk fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Jangan pernah lupa untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya, tuan-tuan sekalian, pendapat saya jelasnya Al-Quran itu sendiri mukjizat. Anda bacalah, tak baca terjemahan sekalipun, Al-Quran itu sendiri mukjizat. Anda dengar pun anda akan dapat solis, anda akan dapat ketenangan. Anda just dengar, tapi sejauh mana anda ikhlas mendengar. Anda baca, anda boleh dapat kemukjizatannya, tapi sejauh mana anda ikhlas membaca. Dan kesemuanya ini, keikhlasan ini, dia akan dapat selagi mana syaitan tak mampu nak ganggu juga kita. So by the end, saya boleh cadangkan, the first step adalah first kali minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hari ni saya tak nak kita panaskan isu hafal dulu, faham dulu. No. Sebab kita ada kapasiti masing-masing dan capability masing-masing. So ada orang capability dia, dan dia mungkin dengan sejuk Quran, dengan dia menghafal Al-Quran. So just dia orang menghafal Quran, tak ada masalah. Sebab kita tak naklah Kujuan Tadabbur Center ni dia macam nerot mak tafiz, tak nak. Kita nak biar kita meraihkan setiap capability yang ada pada manusia. Ada orang dapat ijazul Quran dengan dia menghafal Al-Quran, dengan diinstalkan di dadanya dengan Al-Quran 30 juzuk, maka dia dapat ketenangan dengan membaca Al-Quran. Ada orang yang tak hafal 30 juzuk Al-Quran pun, tapi dengan terjemahan sahaja dia dapat ijazul Quran. Ada orang barangkali dia buka tafsir, dia dapat mukjizat Al-Quran. Maka every single one of us ada capability masing-masing. So kita tak perlu condemn. Kalau bagi saya untuk soalan tadi tak ada jawapan yang fix. Tapi kalau pendapat peribadi saya, bahasa Arab tu sini. Bahasa Arab tu sini kita perlu dekati dan kita perlu pelajari. Tapi ada nak tambah? Saya ada lagi nanya. Sikit lagi. So nak kata bahasa Arab itu sendiri kita kena jadikan sebagai bahasa yang biasa di kalangan masyarakat, and create a culture. Bahasa Arab ni bukan asing bagi kita. Kadang-kadang dia nampak macam terlampau keras sangat kan, nak suruh belajar bahasa Arab kan. Tapi pengalaman peribadi, sebab tadi persoalan pun pasal macam mana pengalaman peribadi kan. So bagi saya sendiri bahasa Arab sangat membantu. Tetapi tidaklah kata mewajibkan orang kena go deep into that language. Tapi alangkah indahnya kalau kita dapat belajar bahasa Arab. Itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa terpanggil nak menjawab sebab I lost many friends yang dalam perjalanan nak mencari Allah kerana tersalah faham. And macam ni, sebenarnya tak jauh-jauh lah. Rasa macam kita pun boleh banyak tengok macam contoh-contoh yang sekarang tengah macam popular and everything. Sometimes orang yang memang dalam berada jauh daripada Allah, dia nak balik, cuma kadang-kadang tersalah jalan. Ustaz Syami tolong.
bukan. Dia nak buka je. Okay, macam mana nak cakap macam I lost my friends yang daripada startingnya macam nak mencari Tuhan, akhirnya end up jadi atheist, end up mempersoalkan Tuhan, end up jadi sesat, end up jadi lagi merapik-meraban. So this is my angle tentang tadabbur tu. Bagi saya, pendapat saya, it all depends on di mana level IQ kita tadi. Tapi bukanlah IQ, maksudnya di mana level kita. Kalau macam saya baru permulaan, so dapat takat mana yang Allah nak bagi gitu. Tapi I do know that, macam sebagai contoh, kawan baik saya kalau kita bawa balik kelas ke apa ke, kita orang akan duk cerita balik tentang mana kita dapat apa semua, and then akan relate dengan apa yang kita dah hafal. Padahal lah tu hari macam sebagai contoh, macam kawan saya tengah menghafal cakap contoh apa, dia hafal Rahman, lepas tu kita cerita tentang apa, hal jazaul ihsan ila ihsan, dia selalu cakap. Jadi macam kita tadabbur kosong gitu saja, macam saja-saja, tapi mencari. Macam at the end of the day, saya remember Ustaz Syahri cakap, Allah pernah tanya kita, apa kau baca Quran kau tak nak tadabbur ke? Jadi tadabbur ni tak semestinya kita macam kena very deep, ini adalah daripada ni backup. Itu untuk orang yang fasih, Alhamdulillah. Tapi orang macam kita kena start, we have to start somewhere. Kalau kita tak start, rugi. Dia pula hiking, selalu pergi naik apa macam Karganda, apa benda kau begitu, Bersekunda, apa benda tak nak Nepal, segala bagai tu. Dan dia akan cerita, Pin, aku dekat atas, aku nampak gini-gini, dan macam nampak Allah punya kuasa. Lepas tu kita pula, Fin pula macam dapat pergi ke sana kemari, cakap, nah aku nampak gini-gini. So sebenarnya every single thing adalah sesuatu yang kita boleh tadabbur, and you don't have to like macam hanya buka buku, sedang mentadabbur sekarang ini. Tak, sebab macam kita ikut level kita. And kena, wajib lah, kalau ini personal lah, I think wajib kita sendiri, tak boleh sekadar tadabbur seorang-seorang syok sendiri. Nanti itulah tu, bersatu dengan Tuhan dulu baru boleh mulakan semayang. I really hate that. I have friends yang cakap, Fin, kau nak gini-gini, nak nikah sebagai, kau kena bersatu dulu dengan Tuhan, kau kena faham isim. Aku tak nak tahu semua tu. Aku tengok aku belajar Rasulullah macam mana dah memang ahli syurga sekalipun tetap lagi bangun tahajud. Apatah lagi aku? Takkanlah Rasulullah yang dah ahli syurga tak bersatu lagi dengan Allah. Jadi macam bagi kita macam kena selang-selikan dengan pergi kelas. Sebab sekadar fahaman kosong kita ni, kita orang basic, kita takkan faham. Jadi macam bila pergi ke kelas, lepas tu Ustaz cakap, okey, ini cerita gini-gini, ini waktu Rasulullah tengah sedih sangat ni, Allah bagi ayat pujukan, inna a'tainakal kautsar, pujuk Rasul, macam tu rupanya. Selama ni aku baca surah ni pasal paling pendek, nak cepat je, kan? Jadi bila kita faham, bila kita baca macam mana sedih sekalipun, lepas tu waktu solat kita baca inna a'tainakal kautsar, membayang, macam ni, ini aku patut rasa best ni sebab Allah pujuk Rasulullah, Allah pujuk Rasul, aku kena rasa macam tu juga. So with knowledge ditambah dengan pengalaman-pengalaman basic yang kita semua ni, dan benda akan jadi best. That is why we have to meet each other lita'arafu. Because kau ada pengalaman kau naik atas gunung, kau dapat apa yang kau rasa. Aku pergi travel, pergi Spain, aku dapat apa kau rasa. And then from that simple ayah, apakah satu kebaikan takkan dibalas dengan kebaikan juga. Dan kita gabungkan cerita tu. So from there we tadabbur. Itu pendapat saya lah. Jangan macam orang selalu menakutkan saya, jangan pakai niqab lu kalau belum sempurna, jangan rasa berani nak share-share ayat Quran kalau belum hafal, jangan itu, jangan ni. And then sampai bila? Kalau macam tu nak tunggu semua orang sempurna, dia memang tak jadi apalah. Tapi of course, kalau kita tahu kita tak sempurna, jangan berani nak ya-ya kat orang. Sebab nanti dekat akhirat, antara balasan kepada da'i-da'i yang sibuk mengajak orang tapi dia sendiri tak terbuat adalah us-usnya terburai bagai tu semua, itu ahli neraka tu, itu da'i-da'i tu. Jadi macam kita nak menyampaikan benda kita tak buat, yang kita tak faham pun membahaya juga. Jadi wallahualam bisawab, tu pendapat saya. So for you guys, just start. Macam tadi tanya macam mana nak ajak anak-anak. Satu masa dulu kenapa saya nak sangat jadi seksi masa kecil-kecil, nak sangat tu sebab saya digula-gulakan dengan cerita-cerita fairy tales yang macam semua orang kena cantik, macam mana pun bermula daripada orang miskin, lepas tu macam nanti kahwin dengan anak raja, duk berangan nak kahwin anak raja nak macam mana pula, kan? Jadi macam apa yang saya nak cadangkan adalah berhentilah duk bercerita sahaja tentang orang-orang budak-budak perempuan yang akhirnya berkahwin dengan putera raja. Sebab we have to tell them about Bilal bin Rabah, we have to tell them about Julaibib yang hodoh tapi
Tapi dia dijemput oleh bidadari-bidadari, dan Rasulullah SAW sendiri bercerita tentang bidadari itu. Rasulullah tersenyum malu sebab waktu tersingkap pula kain bidadari yang jemput Julaibib. Allahu Akbar. Bestnya. Okay, we have to instill that kind of stories to our children. We have to stop telling stories yang they have to be perfect, they have to be cantik, they have to be pandai and everything. They just have to be themselves, just a better version of their yesterday, and that is enough. So, wallahu a'lam bishawab. Saya tambah sikit sebab topik ni menarik juga sebenarnya untuk diperbincangkan. Minggu lepas, ini apa? Jumaat. Minggu ni. Saya tertarik sebab kadang-kadang kita tak boleh nak jamin orang yang faham bahasa pun. Sebab tadi saya kata pasal bahasa kan kuncinya. Tapi saya tambah satu statement lagi. Mendalami bahasa dan faham bahasa pun tidak menjamin kita dapat tadabbur. Terus terang saya cakap. Sebab saya terkesan dengan soalan daripada soalan makcik baru ni. Saya ceramah di Jalan Ipoh, Masjid Jalan Ipoh. Akhir daripada ceramah saya, dia tanya satu soalan. Ustaz, dia kata setiap kali saya akan sampai ayat yang mengandungi kalimah salat, saya akan menangis. Which means siapa tak tahu perkataan solat sini apa benda maksud dia? Semua tahu dah. Tapi sejauh mana kita rasa perkataan solat? Ada orang, dia asal lalu je perkataan ataupun ayat Quran yang ada perkataan solat, dia akan menangis. Sebab tadi Puan Fin ada kaitkan pasal pengalaman. So bagi dia pengalaman pasal solat, dia ada satu pengalaman dalam kepala dia. So every single time dia lalu dekat perkataan solat, dia ada pengalaman tu akan sentiasa mengimbau lagi. Sebab pada dia, bila sebut perkataan solat, dia akan terkenangkan anak dia. Anak dia yang malas nak solat. So dia akan terkenangkan benda itu. So dia tanya, Ustaz, macam mana nak dapatkan kita dapat rajin solat? Sebab anak dia memang kejap solat. Sampai dia katakan pada anak dia, kata, kalau kau tak pergi kerja pun tak apa, yang penting mak nak kamu solat, dia kata. At least kat dalam syurga nanti kita boleh keluarga sama-sama lagi dekat dalam syurga. So bagi dia mentadabbur dengan pengalaman dia. Sebab dalam hati dia sentiasa berharap pada Allah, ya Allah kembalikan anak aku ke jalan yang benar dan boleh tunaikan solat setiap kali masa waktu. Asal mata waktu dan solat 5 waktu lengkap lah. Maka bagi dia mentadabbur ayat Quran dengan pengalaman dia sendiri. So kadang-kadang kita kena tanya, hari ni kita dah banyak kalimah kita faham dalam Quran, tapi sejauh mana perkataan-perkataan kalimah yang kita tahu itu memberi kesan pada kehidupan kita. Bagi saya tadabbur ini adalah kita internalization. Kita masukkan segala elemen yang kita baca itu ke dalam diri kita. So setiap isi-isi dan hidayah itu ada dalam Quran, tapi sejauh mana kita resapkan hidayah itu ke dalam hati. Yang ni perlu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mudah dan lancar masuk ke dalam hati kita. That's why fasta'iz billah, jangan ambil enteng benda ni. Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni jangan kita ambil enteng. Benda ni bukan perkara yang nampak macam just a'udzubillah minasyaitanir rajim je, tapi dia memberi kesan sangat besar. Okey. Tamam. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ada soalan lagi tak? Ada soalan dekat dalam apa benda tu? Soalan saya pendek je. Ayat 5 Al-Fatihah, saya dengar semasa dalam solat, semasa baca surah Al-Fatihah ayat 5, kita digalakkan berdoa dalam hati, betul ke? Ayat 5, ihdinas siratal mustaqim lah. Maksudnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya baca doa tu. So dia kata semasa baca surah tu di solat, kita digalakkan berdoa dalam hati, betul ke? Digalakkan berdoa dalam hati. Soalan ni. Oh, nak ijaz. Subhanallah, besar pahala ni. Takbir. Allah. Pertama, tidak boleh ada sebarang perkataan dalam solat kecuali perkataan yang telah dirukunkan. Yang kedua, solat hanya untuk mengingati Allah, bukan untuk mengingati kita. Jangan fikir dunia. Fikir kita ni hamba dia. Wa aqimis salata li dhikri. Tunaikan solat untuk ingat aku, apa jasa aku pada kamu. Ustaz, yang macam waktu sujud tu doa apa? Kita solat apa tu? Macam maksudnya macam kan ada orang kata macam ada setengah ustaz cakap waktu kita sujud tu macam kita buat doa lafaz macam lepas kita kata ada waktu mustajab. Waktu mustajab berdoa masa sujud paling sujud dah. paling dekat Allah.
Saya berbicara tentang solat fardu. Yelah, ada ustaz. Maksudnya masa sujud. Kadang-kadang ustaz cakap macam ustaz-ustaz tu dia kata macam kalau faham tak Quran? Mak semua dah. Maksudnya kita meminta tanpa mengeluarkan ucapan tersebut. Boleh ke tak? Kita meminta tapi tidak terkeluar dalam bentuk ucapan. Cuma ustaz tadi cakap untuk mengingati Allah. Dia begini pandangan saya, Puan Fin. Kita boleh buat begitu. Tetapi contoh yang masa kita sujud, kita mahu supaya Allah permudahkan urusan kita kahwin. Dibimbangi. Spesifik. Tak ada ini contoh je. Nurul. Kita sujud dan kita nak meminta dalam hati kita supaya Allah mudahkan urusan kita untuk berkahwin. Dibimbangi segala proses wajib yang telah kita lalui tadi hanya bermatlamatkan supaya kita dapat keperluan keduniaan. Ya Allah, dalam hati ia tak keluar mulut, alhamdulillah. Tak keluar mulut maknanya tak batas sembahyang, tapi adakah kita sedang mencapai objektif sebenar kita solat? Bagi saya anda boleh minta apa pun, Allah sangat mengetahui apa dalam hati anda, tetapi belajar berdisiplin. Kalaulah seseorang itu boleh melafazkan apa jua yang dia suka, dan kalau tak lafaz pun dia boleh lintaskan apa jua dalam hatinya, dibimbangi objektif solat, iaitulah untuk dia benar-benar merasakan apa yang Tuhan beri pada dia tidak tercapai. Bimbang saya, dalam solat kita nak apa yang belum dapat. Dalam solat sepatutnya kita berterima kasih apa yang telah kita dapat. Kita doa lepas solat, why not? Lepas solat kita minta pada Tuhan. Wasta'inu bis sabri was salah. Arti sabar di situ adalah, antara tafsirannya adalah belajar berdisiplin. Kamu nak syukur sangat pada Allah, kamu sayang sangat pada Allah pun, tapi kontrol, skripnya sudah disediakan. Al-Fatihah 7 ayat. Sebab setengah orang bila dia sudah mula mereka-reka, cara dia nak hargai apa yang Tuhan beri sampai tahap mendarahkan diri, itu sudah terkeluar. Jadi kita tidak mahu kita bimbang. Saya tak tahu apa fatwa, apa hukum, wallahu alam, mungkin saya salah. Tetapi bimbangnya saya adalah kita sudah menghampiri kepada peringkat mereka-reka. Tetapi sekiranya kita menyatakan dalam hati, ya Allah permudahkan urusan saya, ada masalah besar sekarang, tetapi dikaitkan dengan apa kita lafaz masa berdiri tadi. Walaupun saya nak kahwin, tetapi saya tetap mahukan perkahwinan ini meningkatkan kehambaan saya pada Allah. Sebab saya sebut tadi, iyyaka na'bud. Bimbang kita minta nak kahwin, tetapi matlamat untuk jadi hamba Allah tak ada. Kerana kita punya fokus nak sujud lagi. Sujud kan mustajab. Jadi wallahu alam, kalau Ustaz Syahmi ada tambahan. Kalau saya salah betul kan saya? Yang saya nak buat macam ni, semenjak saya masuk kelas tadabbur, kan Ustaz ada ajar saya. Ustaz ada sentuh. Kan maksud saya Ustaz ada sentuh pasal Al-Fatihah, dan Dr. Azlan pun ada sentuh pasal Al-Fatihah. Saya tak tahu kenapa lepas daripada saya join tu, sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya pernah macam sebab sangat, dan dia merasa macam nak menangis. Tapi solat tu macam fardu kan, jadi macam ni bila rasa tu sebelum ni saya tak pernah rasa, tapi lepas saya masuk kelas tu saya macam terasa. Saya rasa macam ni bila kita rasa dalam solat tu solat fardu kan. Adakah macam kita bila kita rasa macam nak menangis sangat tu, macam ni Ustaz? Dia boleh ke, ataupun kita perlu ada takut syaitan juga yang juga kan, jadi kita tak tahu. So soalannya boleh nangis ke tidak macam tu? Maknanya bila kita terlalu menghayati tu, saya terasa di hati, dan bila dia macam kita rasa nak menangis, adakah itu syaitan yang membisikkan, ataupun bila kita rasa ayat tu menyentuh Quran ni antara benda yang syaitan tak boleh nak seleweng. Quran ni antara perkara yang tidak boleh diseleweng oleh syaitan, terutamanya perkara yang sampai berkaitan dengan kebaikan. Tak silap saya, tak pasti hadis. Kalau Syari tahu statusnya, boleh maklumkan kepada saya. Al-ajalatu minasyaitan.
Watta'anni minallahi ta'ala. Kalau baca Quran dapat ketenangan, for sure bukan daripada syaitan. Kalau baca Quran dapat ketenangan, pasti bukan daripada syaitan. Ianya pasti daripada Allah SWT. Baca Quran dapat sentuhan jiwa, pastinya bukan daripada syaitan. Sebab al-ajalatu minasyaitan. Dan watta'anni, ketenangan hanya saja datang daripada Allah SWT. Kalau kata daripada Quran yang kita baca, wallahu alam, kalau kata boleh ke tidak menangis tu, itu dah soalan fiqh kan. Dia kena bagi pada ahlinya lah. Tapi pendapat saya, kalau hadir rasa menangis dalam solat, tak ada masalah. Sebab kalau benda tu bukan dibuat-buat sengaja, kalau buat sengaja tu dibimbangi, mendatangkan satu perkara yang kita nak tambah dalam solat. Tapi kalau benda tu lahir daripada ketenangan jiwa kita, dan kita yang lahir daripada ketenangan spiritual kita, tak ada masalah. Ini sama. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis dengan surah Yusuf. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Rawahah menangis masih baca wa inna minkum illa wariduha, surah Maryam. Di mana salahnya menangis? Bagi saya itu antara tanda apa yang Tuhan firmankan telah sampai ke dalam lubuk hati kita. Hati yang lembut ukurannya adalah pada air mata. Kalau nak tahu ini syaitan ke tidak, mudah je. Tak susah nak baca syaitan ni. Anda menangis, tapi anda menangis dalam solat dengan tujuan nak viralkan pada orang lain. Anda nak tunjukkan yang anda lebih daripada orang lain. Bila kita menunjuk-nunjuk, itu syaitan. Kita kena faham, Allah Ta'ala bagi kita ni fitrah. Allah bagi kita ni, kalau benda tu dosa, kita tak tenang terus. Kita memang tak akan tenang kalau benda tu dosa. Jadi bagi saya, memang kita kena menangis dengan Quran. Memang kita kena menangis dengan Quran. Tapi cover-cover lah kalau kita tu imam. Kalau kita imam, cover-cover lah sikit kan. Jadi makmum, kau seorang je nangis. Pahala kita orang tak nangis. Jadi bacalah surah yang pendek kan. Kita jangan anggap semua orang faham macam kita faham. Bagi saya memang matlamat kita membaca Al-Quran adalah untuk menghasilkan air mata. Tetapi syaitan akan datang untuk mengatakan pada anda sudah bagus, so anda sudah menangis, tahniah, anda sudah sampai KPI yang sepatutnya, maka berhenti belajar. Berhenti belajar. Itu bisikan syaitan. Ataupun tahniah, dengan seorang ustaz anda telah menangis dengan ayat ini, jangan lagi pergi pada ustaz lain. Itu bisikan syaitan. Mudah je, ta'assub, menyombong diri, ana khairum minhu. Aku lebih baik pada orang yang, sebab aku menangis sekali 2 7 kali. Sehari 7 kali. Alhamdulillah. Jadi bila sudah ada rasa sombong, sudah rasa aku lebih bagus daripada orang lain, itu bukan kerana anda menangis, tetapi kerana syaitan tidak putus asa untuk mengganggu mereka yang menangis kerana Al-Quran. Jadi hati-hati. Walaupun kita menangis kerana kelembutan mesej Allah sampai, syaitan tak putus asa. Dia akan cuba sedaya upaya untuk menyebabkan anda selfie masa anda menangis. Na'udzubillah, tak ada keperluan. Ada soalan lain? Sebelum saya buka soalan daripada online. Soalan ni tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya sebab daripada seorang wanita, sebab wanita ni dia ada tempoh period dia kan, jadi biasa kalau kita dah solat, kita dah biasa mengaji, kadang setahap kita dah lama sangat period, kita rasa macam tak seronok kalau kita tak mengaji. Memang betul ada kata bila kita tak mengaji, sebenarnya kadang kita tak suci, tak berhadas, tapi ada kala bila dah mengaji, kita ada hafal, kita rasa seronok, kita dapat ketenangan dekat situ. So macam mana tu? Ada apa-apa? Soalan dia, kalau kita kira, boleh baca tidak? Boleh baca ke tidak? Sebab kadang penghayatan Al-Quran kepada seseorang itu bergantung dan berlainan. So isu ni adalah boleh baca ke tidak masa. Boleh baca ke tidak ke, boleh sentuh mushaf? Boleh sentuh mushaf ke ataupun tidak? Soalannya mengamalkan, maksudnya dalam contoh macam sebelum tidur kita baca surah Kursi. Oh, nak baca. Surah Al-Mulk, yes.
Apa yang Kak Fin belajar, macam apabila kita memang dah menghidupi Al-Quran, dia dah jadi biasa, tapi jangan pegang mushaf lah. Maksudnya macam tafsir. Itu apa yang saya belajar Ustaz, wallahu alam bisawab. Dan kita memang betul macam galat sangat, macam untuk orang perempuan, kita dah syok baca hari, kita ada KPI kita, macam satu hari berapa musuh. Lepas tu bila kita lepas tu kita terberhenti 2 minggu, dan waktu tu syaitan akan datangkan procrastination, memang menyakitkan hati. So apa yang saya dapat Ustaz daripada kelas lain, dia kata macam kalau kita memang menghidupi Quran tu tak ada masalah, cuma jangan pegang mushaf. Maksudnya peganglah tafsir ke apa. Tapi kalau memang kita, orang kata time period tu lah kali pertama rasa nak baca Quran lah, tu jangan biadab lah. Macam itu. Tapi wallahualam itu sebab kita bukan orang ahli fiqh. So marilah Ustaz jawab. Apatah lagi saya juga bukan ahli fiqh. Saya rasa jelas daripada tu. Habis tak apa. On the way. Bateri. Pendapat saya, kalau kata boleh baca ke tidak, baca tanpa mushaf tak ada masalah. Elakkan daripada benda tu kita masuk dalam bidang yang memang boleh menjatuhkan salah. Tambah-tambah memegang tu banyak perbahasan. Boleh pegang ke tidak dalam keadaan kita tidak suci dan sebagainya. Maka kalau benda tu menjadi peramalan, sebagai contoh sebelum tidur kita baca ayat kursi, tak ada masalah. Untuk zikir, tujuan zikir, tak ada masalah. Dengan tujuan kita membaca itu dengan sebab zikir, tak ada masalah. Kalau saya dekat Darul Quran, dulu benda ni hangat diperbincangkan. So bayangkan budak perjalanan tahfiz 1 tahun setengah nak kena hafal 30 juzuk Al-Quran. Kalau perempuan macam mana? Macam tu. Benda ni hangat diperbincangkan. Okay? So saya rasa better kita elakkan daripada benda-benda yang boleh masuk ke daerah tidak dibenarkan untuk membaca. Why not kita membaca sekadar benda yang kita menjadikan amalan, tambah-tambah kita menghafal benda tu. Tafadhal. Tapi betul kata Abang Fin tadi, jangan kita masuk daerah kita nak menyentuh benda tu. Tapi tengok pada tujuan kita membaca tu lah. Kadang macam tadi saya suka point tu. Time sebelum tu tak baca Quran pun. Time datang benda tu, time tu rasa ketagih nak membaca. Apa agak gitu. Dia berasa nak mula pula. Time tu baru nak mula, baru dapat hidayah untuk memegang Quran dan baca Quran. Sedangkan Quran tu suci dalam debu kat rumah. Okey. Bimbang gitulah. Allah Alam. Boleh dah? Ada soalan lain? Kita cuma meraihkan yang hadiah kita lebih kurang. Tadi ada nampak dekat soalan tu dia tanya macam kenapa dekat dalam Quran tak ada satu bahagian pun cakap pasal rambut. Dia kata jadi tu tanya jawapan yang paling senang adalah pergi ke kelas ustaz cari surah-surah Nisa. Dia tanya Puan Fin kan? Tapi ustaz tanya. Dia tanya pasal rambut. Pasal rambut. Tak, macam ini adalah antara poin saya ketika zaman tak pakai tudung dulu. Macam kata, kat mana dalam Quran tu cakap wajar na'udzubillah min dzalik, Allah ampunkanlah aku ya Allah. Okey, macam macam kita cakap dekat mana dalam bahagian Quran ada sebut macam tutup rambut. Kita nak perkataan rambut tu kat situ. Macam sedangkan dah dikatakan tutuplah melabuhi dadamu and everything. Tapi biasalah macam benda ni macam ni, dia alasan-alasan orang nak mengelak. Jadi macam untuk orang yang macam Kak Fin dulu, yang macam sentiasa mencari alasan, jawapan Kak Fin boleh bagi, I'm actually talking to my old self. This is the answer to my old self yang mungkin ada di kalangan kalian. Kalau tak nak buat, diam je. Tu je Kak Fin boleh cakap. Jangan nak melawan. Kalau tak nak buat, duduk diam. Jangan macam sebab kita tak nak buat, kita sibuk nak defy apa yang dah memang Allah kata kena buat. Itu saja. Macam Kak Fin ingat lagi, macam ada satu fasa ketika dah nak mula macam hati nak terdetik. Ini pun berapa tahun sebelum betul-betul pakai tudung. Macam I realise that sebenarnya aku make conscious decision of not wearing tudung. Jadi macam diam, jangan banyak nak berdebat sebab sebenarnya dia lagi memperbodohkan diri. Tapi jawapan lebih fasih mungkin orang lain, ustaz lah. Saya pun tak ada komen apa. Bagi maafkan saya. Tak, sebab macam tak tahu orang lain macam mana. But I was once memang tak pakai tudung, pakai seksi segala bagai. Apa yang membuatkan saya nak pakai tudung yang betul-betul nak menjaga, selain daripada kita dah belajar masa sekolah and everything kan. Quran was the one yang memang betul-betul buka hati kita. Kita ni macam Kak Fin, sebab kita sekolah agama kat Johor, siap wakil sekolah kot untuk pertandingan pertandingan tilawah, amboi, taranum bagai. Kita dapat beasiswa je sebenarnya, bukannya betul-betul pun. But itulah tu. Bacaan sedap tu yang konon-konon menyanyi nasyid segala bagai. Tapi
tak sampai ke hati sebab tak ada rajin pun nak buka tafsir. Orang tu cakap buka tafsir. Siap dulu nasyid siap ada sakit hati ada 5 ubatnya. Yang pertama baca Quran faham artinya. Kita rasa baca Quran cukup lah, sufficient enough. But when you don't understand what you read, macam orang nyanyi lagu Korea tak faham maksudnya apa. Faham tak? Jadi macam, so what's the point? So the moment I open up tafsir, I remember itu adalah hadiah Quran daripada ayah mertua saya. Waktu tu kami duduk kat Kazakhstan. Ayah datang, dia kata dia baru balik daripada macam Kelantan, betul dia nampak Quran tafsir ni. So macam it is my habit, kalau orang bagi hadiah apa-apa, I would manfaatkan sebab macam rasa rugi sangat kalau tak manfaatkan. Tu sebab tak suka terima hadiah sebab macam rasa beban sangat untuk memanfaatkan hadiah. Tapi rupa-rupanya sunnah Rasulullah adalah untuk menerima hadiah. Ni kan kalau orang bagi bukan charity Jadi apa tadi yang cakap? Allah Akbar. Okay, atuk bagi Quran. So masa kat Kazakhstan memang sembahyang bolos. Lepas tu antara benda yang saya dapat di Kazakhstan itu yang membuka hati saya ke jalan Allah, nombor 1 Quran daripada ayah mertua saya. Dan yang kedua, telekong yang dibagi oleh perempuan pakai baju merah sebelah ni. Dia ada satu habit dan saya kena cakap juga sebab saya rasa itu sangat inspiring dan saya nak buat juga macam dia. Setiap bulan dia akan beli telekong 2 pasang dan dia akan hadiahkan kepada siapa-siapa. Dan salah seorang yang telah mendapat hidayah adalah saya kerana telekong yang dia bagi. Jadi Quran yang saya dapat daripada ayah mertua dan telekong yang saya dapat, walaupun bolos-bolos solat saya, walaupun sekali-sekala saya baca Quran, tapi itulah yang membuatkan saya rasa wow. Every time ada masalah, I try this method and it works. Wallahi, I do not know about you guys. Macam ada masalah ke apa, baca je Quran sebab sakit hati macam mana pun. Baca je macam, lepas tu akan sampai satu tempat rasa nak terberhenti, and then just buka je macam terberhenti kat situ. Macam bacalah apa makna ni, and then it would always kena dengan apa my situation. I remember this time, ni masa ni kat Malaysia. Waktu tu fitnah besar sangat pasal family lah and everything. Masa tengah viral pasal apa benda tak ingat lah. Macam kena fitnah kau-kau lah. Lepas tu menangis habis-habis ni lepas solat ni. Lepas tu duduk diam ni. Lepas tu cakap, ya Allah, aku ni kena anaya ni, aku kena zalim, ya Allah, please aku tak boleh handle. And then baca Quran. Baca Quran lepas tu terberhenti. Lepas tu macam nak check lah ayat apa aku terberhenti kali ni. Ayatnya Allah kata engkau tidak dizalimi. Exactly because waktu doa tu cakap aku dizalimi, and bila baca tafsir perkataan tu kau tidak dizalimi, and I felt so embarrassed with Allah. Cakap, ya Allah. So apa nak cakap adalah macam, sebenarnya point apa tadi? Sebenarnya Quran saved my life. Itu je. Macam lepas tu bila kita baca antara benda yang menakutkan Kak Fin, yang buat Kak Fin rasa aku kena ubah cepat sangat, sebab banyak kali jumpa perkataan ashabun nar, sahabat-sahabat neraka, and I felt that I was one of those, and it's so scary because paling ringan dekat neraka adalah api neraka dekat tumit je, lepas tu meletup otak, and I cannot handle sebab kita kalau goreng ikan meletup pun melalak. So I'm so terrified of Jahannam, and every time when I read Ashabun Nar, I always feel that Allah is talking to me, and I really do not want to be Ashabun Nar. I want to be Ashabul Jannah. And why I love, kan tadi sakit hati yang 5 ubatnya, yang pertama baca Quran kan ada salah satu lagi berdamping dengan orang soleh. I'm telling you guys, being in usrah macam ataupun kelas-kelas is good, sebab I felt so at ease bila berada dengan orang-orang yang bercakap tentang baik-baik. Sebab kita kalau nak berubah, kita memang terpaksa buang kawan-kawan kita semua. Among the things that I feel so at ease adalah kadang-kadang kalau jumpa Ustaz Syahri, Puan Fin Jamal, Ustaz pakai siapa macam ni, ahli-ahli sihir yang sujud selepas mendengar ayat-ayat Quran. And I felt so beautiful. What kind of dua is that? You know, carilah orang-orang yang soleh untuk sentiasa bercakap benda-benda baik pada kita, then you feel good. Itu sebabnya I am making this awareness of Quran would ease your heart. Sebab sekarang ni viral sangat, semua orang suka memberi komen, dan komen-komen atas alasan aku mewakili Tuhan. Ini sebenarnya kau buat ni salahnya, kau pondan ni berdosa besar ni, apa-apa. Lepas tu kita bagi ayat kasar-kasar sangat. Sedangkan kan kalau Allah masuk dalam hati kita, ia jadi lembut. So why do you macam why are you so harsh? Ya Allah, nak aku comelnya. Okay. Why are you so harsh when you want to sampaikan apa yang Allah cakap? So wallahu alam bisawab. Tak tahu aku gimana dengan ayat aku ni, tapi baca I hope it makes sense. Okay, bye. Terima
kasih pada Puan Fin. Saya suka ayat tadi yang Puan Fin lafazkan tadi. Ya Allah, saya sendiri pun rasa macam saya ada different version of me bila sebut pasal Quran save me. Setiap orang ada pengalaman masing-masing bagaimana Quran menyelamatkan kita. Yang pastinya saya rasa semua orang mengalami dan pernah merasai Quran pernah menyelamatkan kita daripada sesuatu. Wallahu a'lam daripada apa, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada soalan tadi, saya nampak ada orang yang tak kata. Okey, sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya tentang kita ni hari-hari berjuang untuk dapatkan solat yang khusyuk. Perjuangan ni kita akan buat sampai habis nyawa kita. Ustaz berdua memang mengkaji Al-Quran. Apa pun yang Al-Quran sebut untuk bantu kita dapat solat yang khusyuk. Apa yang Quran sebut untuk membantu kita dapat solat yang khusyuk. Sementara dua panel ini memikirkan jawapannya, saya nak sebab masa pun nak makin habis, saya nak buat sedikit iklan. Macam misalnya anda tengok TV, cerita sedap, ada iklan. So saya kena sampaikan iklan itu. Yang pertama adalah Ustaz Syarif akan edarkan satu borang. Kalau siapa yang tak pernah isi borangnya boleh isi tak? Minta je sebaik. Siapa yang tak pernah isi lagi, yang dah pernah isi tak apa, sebab kita dah ada dalam simpanan database. Itu yang pertama. Yang kedua, ni juga tujuan asal kita buat program pada malam ini, Sembang Quran. Jika ada sesiapa tak kira daripada dalam ni ataupun di luar sana, dua audiens kat sini, 3 audiens yang tengah tengok yang ada kelebihan di sudut harta ataupun di sudut rezeki yang Allah SWT rezekikan, barang siapa yang berminat untuk menyumbang secara bulanan di Tadabbur Center, bolehlah sekali lah boleh kontak ataupun boleh PM di Facebook Tadabbur Center, ataupun boleh hubungi nombor ini. Boleh dengar semua audiens sekalian, 013 303 4330. Mudah je nombor dia. Nombor cantik tu. 013 303 4330. InsyaAllah kita akan cuba guide sebaik yang mungkin untuk dapat memudahkan anda menyumbang. Dan juga anda semua tidak perlu terbeban. Kalau rasa tak nak macam sumbang bulan-bulan, anda boleh sumbang berapa yang anda nak, berapa sahaja. Kami mencadangkan untuk 50. Tapi kalau anda mampu RM1, kami cuba raikan insyaAllah. Mudah-mudahan dengan RM1 tu Allah pandang yang dia yang besar. Barangkali itu kemampuan yang anda ikhlas untuk memberi, silakan. Kami just semua nak kita rakyat Malaysia bersatu untuk kita sama-sama bangunkan pusat tadabbur ini. Itu sahaja. So nak biar kita semua sama-sama dapat menyumbang, sama-sama dapat manfaatkan rezeki masing-masing untuk sama-sama kita sampai ke tadabbur. Kami bukan yang terbaik. Tapi kami cuba untuk menyampaikan kepada kita semua mesej besar daripada Quran. Mudah-mudahan usaha ini bukan usaha kami sahaja, tapi usaha rakyat Malaysia, insyaAllah. Usaha rakyat Malaysia. Okay? Dan kita akan cuba guide daripada nombor tadi. Once PM, kita akan cuba respon sebaik yang mungkin. Jika terlambat tu kami minta maaf sebab kami ni manusia juga. Kami akan cuba sebaik yang mungkin untuk respon sepantas yang mungkin. Just contact nombor tadi, kita akan guide sampai kita dapat menyumbang tu dengan mudah. Kan? Ya? Yeah? Dan juga barang siapa macam hadis sesiapa sahaja yang tak lagi subscribe ataupun tak follow lagi channel Telegram di Telegram Tadabbur Center, anda boleh melakukan sedemikian macam ayat formal. Anda boleh lakukan sedemikian, anda buka Telegram ataupun tidak ada Telegram, anda download sekarang. Anda boleh gunakan wifi kami. Kalau tidak ada internet tu, download aplikasi tersebut. Okay, kita boleh bagi, kita tak boleh nak undang ramai kat sini. Okay, so anda boleh download Telegram, anda search dekat channel tu, channel Tadabbur Center. So anda just follow, kami akan sampaikan maklumat program di sana. So anda boleh keluar, dia perlu muncul kat notification anda jadual kami dan segala program-program kami, insyaAllah. Okey, cukup iklan. Saya tak tahu berapa ringgit dia bayar saya tadi untuk iklan tu, untuk review tu. Okey, baik. Saya serahkan kepada panel untuk respon pada soalan tadi. Bagaimana Quran menceritakan ataupun apa Quran sarankan kepada kita untuk khusyuk dalam solat. Saya nak jawab dulu supaya saya boleh tambah sikit soalan tu kepada Ustaz. Sebab benda ni akan pergi ke Ustaz Syarif juga. Saya pun rasa benda tu, nikmat kekhusyukan tu dapat ketika awal-awal hijrah. Syoknya rasa terapung kalau solat tu masa tu. Tapi itu dah ilmu hitam pula tu. Tapi maksudnya gitulah. Maksudnya dia macam, ataupun waktu baru hijrah, waktu datang musibah, dia waktu-waktu dia waktu-waktu singgah lain tu rasa macam kadang-kadang dah habis solat tu rasa nak buat lagi sekali. Kan dah masuk mazhab lain pula kalau dah berulang-ulang sembahyang ni. Tapi rasa galat sangat. Macam kenapa khusyuk ni dia datang dan pergi. Macam
Padahal formulanya sama. Setiap solat sama je formula. Tapi kenapa ada masanya dia rasa macam sap-sap dah habis. Ada masa macam oh subhanallah, bila settle tu rasa gunung dekat dada dah habis. Macam rasa shock sangat. So Ustaz Syahri, terima kasih. Untuk solat yang khusyuk, ada unsur luaran, ada unsur dalaman. Ada faktor luar, ada faktor dalam. Faktor luar antaranya adalah memperkemaskan wuduk. Seolah-olah kalau boleh masa kita basuh tangan tu kita istighfar. Masa kita kumur kita istighfar. Masa kita basuh muka kita istighfar. Masa kita basuh kaki kita istighfar, kerana kita memahami adanya dosa-dosa yang mengeraskan hati kita, yang menghitamkan hati kita daripada sumber-sumber ini. Kaki, mata, telinga, cara kita berfikir. Dan pastikan juga tempat anda solat itu adalah tempat yang tiada sebarang gangguan gambar, tiada berkeadaan semak. Dan buat perjanjian elok-elok dengan anak-anak kecil supaya jangan naik atas bahu dan seumpama dengannya sebab ia berlaku pada aku. Dia mengganggu. Ya benarlah, memanglah Rasulullah ada cerita, Rasulullah SAW biarkan Hasan naik atas kepala. Tapi benda boleh elak, kita elakkan lah. Benda kita boleh elakkan. Tetapi yang paling penting adalah faktor dalam. Dan tiada perkara yang boleh saya wasiatkan. Macam nak mati. Tiada perkara yang boleh saya wasiatkan, melainkan cuba sedaya upaya untuk belajar tafsir surah Al-Fatihah. Sedaya upaya isytiharkan jihad. 2018 saya mahu belajar tafsir surah Al-Fatihah. Kalau boleh cari balik video-video yang ada di Tadabbur Center. Satu lagi saya lupa nak sebutkan tadi, cara terbaik untuk solat yang khusyuk adalah kita dengar pesan Luqman. Luqman didik anak dia sebelum solat buat dua benda. Pertama, kenang seketika kasih sayang Tuhanmu seperti ibumu menyayangimu. Cuba sedaya upaya kenang seketika sebelum solat, apa benda Tuhan bagi padaku. Ramai orang lupa. Aku tak minta, Tuhan bagi. Cuba sedaya upaya untuk mengenang apa yang Allah beri kepada anda. Apa yang Allah beri pada anda, maka solat anda akan ditegakkan bukan kerana ia kewajipan sahaja, tetapi kerana anda mau berterima kasih pada Allah. Kerana saya belajar daripada surah Luqman, sebaik saja Luqman berkata nak, jangan syirik, terus Luqman kata wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kenapa Luqman pesan mengenai mak dan ayah? Dan mak diberikan perhatian, alam rahim, sakit mak pikul 9 bulan. Kerana Luqman sedang mendidik anaknya, kasih sayang Allah, dia mau tak apa. Tapi sekurang-kurangnya, kalau kau nak faham siapa Ar-Rahman, kau tengoklah isterimu ataupun kakakmu ataupun anak perempuanmu yang sedang mengalami, orang panggil mengandung, saya panggil alam rahim. Kasih sayang ibu kepada anak dalam kandungan, anak tak pernah ucap terima kasih, tetapi ibu terus memberi. Ibu tak pernah kata mak benci kamu lepas dia lahir selamat ke dunia. Walaupun mak tak pernah berdarah, tiba-tiba berdarah masa lahirkan anak. Jadi Luqman mendidik kita solat pertama kerana apa yang telah berlaku adalah anugerah dan nikmat daripada Allah. Satu. Yang kedua, terakhir, Luqman didik, aku ni nak ke mana? Tadi aku dari mana? Sekarang aku nak ke mana? Kita kena ingat, hidup kita bukan setakat di sini. Hidup kita sampai ke sana. Dan sebesar biji sawi sekalipun, perbuatan kita, Tuhan akan bawa mari untuk dihitung dan diadili. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardal. Jadi dua unsur ini, unsur kasih sayang Allah dan unsur gerun pada Allah, khauf wa tama'ah, akan membantu kita khusyuk. Jadi solatlah kerana terima kasih Allah atas apa yang kau anugerahkan tadi. Dan terima kasih, dan aku juga menunaikan solat kerana aku bimbang perkara pertama akan disoal bila berdiri di hadapanmu nanti adalah perkara ini. Maka selamatkanlah solat yang akan aku kerjakan ini. Itu je dah daripada saya. Terima kasih Ustaz Syahri, Puan Fin. Ada lagi tak? Kita ada masa sikit lagi. Jika ada soalan. Okay. Saya curious je lah.
Hari tu saya dengan anak saya, Ustaz Syahri selalu menggunakan kelas hafalan yang tadabbarul Quran. Hafalan yang tadabbarul. Saya baca daripada saya teringat yang Ustaz ambil dari surah apa tu? Muhammad. Muhammad. Tapi anak saya kata bukan. Dia kata dari surah An-Nisa. So saya kata mana? So actually betul juga An-Nisa tu hafalan yang tadabbarul Quran. Jadi bila sebab nak confirm balik, tengok balik video ni Ustaz. Rupanya memang lain-lain kelas Ustaz mulakan dengan lain-lain tu. Apa dia punya signifikan dan adakah dia juga dengan topik Ustaz tu benda dia maknanya benda tu bagi saya dia macam sentak jugalah kan hafalan yang dalam Al-Quran. Tapi maknanya di belakangnya ayat dia lain kan, satu yang terinci, satu lagi apa yang Allah ni kan. Jadi adakah dia dari benda lain-lain tu Ustaz memang kan tahu ada sebab? Kalau ditanya kenapa saya buat macam tu, kejap baca afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha surah Muhammad, dan kenapa di tempat lain saya baca afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira surah An-Nisa. Ia adalah kerana kalau saya nak bercakap satu ayat dalam masa sejam 2 jam, maka ayat yang saya akan pilih adalah ayat daripada surah Muhammad. Bagaimana satu ayat dia sangat kita seperti baru pertama kali mendengar makna ayat tersebut, walaupun sebenarnya kita dah dengar banyak kali ayat tersebut. Jadi bila saya nak menerangkan betapa dalamnya makna dan betapa ayat ini menegur dan menampar kita satu ayat saja, maka saya akan pilih ayat yang berkaitan dengan hati, iaitulah surah Muhammad. Dia berkaitan dengan hati. Orang paling pakar dalam bahasa Arab sekalipun, Abdullah bin Ubay, ketua munafik Yathrib, sekalipun dia orang paling pakar dalam bahasa Arab, tetapi hatinya terkunci. Jadi tidak semestinya tahu bahasa Arab automatically dia akan terkesan dengan Al-Quran. Maka ayat itu memang ditujukan kepada beliau dan kepada orang-orang seperti beliau. Alhamdulillah. Satu lagi, bila saya nak terangkan tentang perbandingan 4 surah macam baru ni, perbandingan ayat dekat sini dengan ayat dekat sini, surah sebelum, surah selepas, ayat sebelum, ayat selepas, kat situ saya akan mainkan ayat surah An-Nisa kerana ayat itu berunsur macam mana tadabbur dengan mengkaji. Tadi just satu ayat dah rasa touching, tetapi ada satu lagi pihak yang mana dia mahu tadabbur tetapi dengan cara yang memerlukan sedikit kerja keras, iaitulah mengkaji kenapa surah ni lepas surah ni, kenapa ayat ni lepas surah kenapa ayat ni lepas ayat ni. Kerana ayat dalam surah An-Nisa itu akan beritahu anda akan mendapati tiada pertentangan antara ayat Quran dengan ayat Quran, bahkan saling melengkapi. Seperti anda melihat bintang, mula-mula malam tu anda nampak hanya 10 bintang saja, tapi cuba tengok lama-lama sikit ke langit, mungkin ambil masa sejam 2 jam, anda akan mendapati adanya bintang lain akan muncul, and then bintang lain akan muncul, and then bintang lain akan muncul, dan anda akan dapat menikmati betapa indahnya langit ciptaan Tuhan. Anda takkan kata langit hanya ada beberapa bintang saja. Jadi memerhatikan dengan lama apa yang ada di atas kepala anda, itu namanya tadabbur. Jadi Allah keserlahkan, rupanya cerita ni juga ada dalam cerita ni, dia ada melengkapkan cerita tu, jadi lebih cantik. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak buat penutup dah ni untuk konklusi. Ada? Kalau tak ada, saya nak bagi floor ni pada Puan Fin, last word daripada beliau. Barangkali saya rasa mungkin orang nak dengar macam apa pengalaman yang mungkin bahagia dengan Quran. Puan Fin ni tadi pun kita cerita habis lagi dia nampak ayat. Okey. Ataupun ada soalan lagi mungkin nak tanya last, saya buka last ni. Tutup last. Okey, ada soalan. Lepas ni kita tutup ada soalan lagi tak? Saya nak tahu. Aksa. Berapa orang yang nak tanya? Boleh saya tahu tak? Supaya saya boleh estimate kita akan habis pukul apa. Saya bukan nak tanya soalan, tapi saya pertanyaan saya, kalau tanya dekat apa Facebook ke WhatsApp ke apa ke, tak ada WhatsApp, Facebook apa Insta. Sebenarnya Instagram lagi suka dekat DM. Itu pun terpulang pada soalan. Kalau soalan tu rasa macam nak jawab masa tu, kita jawab masa tu. Kalau rasa macam ini lebih bermanfaat kalau kita share dalam caption, nanti Kak Fai akan reply dalam caption. Okey, soalan. Tadi saya cakap dalam tempoh nak berhijrah tu, maknanya kita kawan-kawan, maknanya
kawan-kawan waktu zaman jahiliah kita tu, macam mana kita nak berhadapan dengan situasi kita ni mungkin akan di bash, di smash, kita nak berhijrah tu. Of course kawan-kawan kita yang tak sealiran, kita macam kawan-kawan tak sealiran lah. So macam mana feel kekalkan istiqamah berhadapan dengan benda-benda tu. Sebelum saya biarkan Puan Fin menyusun kata-kata yang terakhir untuk soalan tadi, saya nak promote satu lagi, kebetulan tertinggal tadi. So sebab dia dah bayar saya untuk bagi benda tu, saya kena bagi tahu lah. Di belakang sana, nanti sebelum anda balik, kami ada jual buku karangan Dr. Azrul Azlan. Dan saya kira anda kena baca buku ni. Macam mana? Oh, dekat tepi? Tepi pintu ni? Okey. Ada orang akan uruskan di tepi sana. Okey. Saya promote buku ni dulu. Okey, saya cadangkan anda memiliki buku ini. Begitu tajuk bukunya, begitu rupanya kisah Nabi Adam AS. Ini adalah terjemahan daripada kitab Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, menceritakan pasal sirah Adam AS. Anda akan temui banyak perkara, antaranya pasal menjawab kita punya persoalan siapakah syaitan. Anda boleh jumpa dekat dalam ini. Adakah syaitan makhluk yang dicipta khusus oleh Allah SWT ataupun tidak? Jin diciptakan daripada apa? Anda akan dapatkan penjelasan daripada buku ini, 100% daripada Al-Quranul Karim. Dan memang cuba 100%, dan memang tagline dekat sini pun, hidup tenang tanpa Israeliat. Okay? Hidup tenang tanpa Israeliat. Saya cadangkan anda miliki buku ini dengan harga RM30. Kalau ikut dekat belakang ni, RM30 lah. RM30 hari ni. Anda boleh dapatkan di tepi sana kalau anda berminat untuk beli. Dan juga kita ada buka tabung sumbangan. Kalau anda mungkin rasa macam leceh sangat online tu, anda boleh sumbang directly by cash ke, ada tabung-tabung yang akan beredar insya-Allah. Okey. Silakan Puan Fin. Di manakah Puan Fin? Anak saya nak memanjat belakang tu. Allahu Akbar. Okey, tak apa Ustaz, biar dia memang budak paku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni terima kasih for the question. Jawapannya yes, memang kehilangan kawan yang ramai sangat. Tapi nak kata kawan pun, kita ni memang daripada dulu memang kawan di bilangan jari je. Tak adalah betul-betul untuk feel. Macam orang selalu ingat saya ni macam jenis kawan ramai because I'm talkative. Sebenarnya orang yang talkative ni, dia sebenarnya hidup dia ada tembok besar. Dan macam nampak je macam kita talkative, tapi sebenarnya orang yang kita izinkan masuk dan melangkaui tembok tu tak ramai sebenarnya. Tapi jadi masalah sebab kita peramah dengan semua orang, jadi semua orang fikir dia kawan kita. Ketika awal-awal nak berubah dulu, masalah yang timbul adalah orang-orang yang pernah maafkanlah jenglot kat belakang dia. Tak, dia biasa. Jangan risau. Semua jangan risau, dia memang budak paku. Tak apa. Sekejap Ya, jangan risau dia. Tak, semua nervous. Jangan risau. Wallahi jangan risau. Tengok aku. Okay. Alright. Jangan risau. Wallahi dia memang biasa. Okay. Memang Khalahna tu dah biasa dah dengan dia. Okay. Masalah yang timbul adalah orang yang cuma pernah lepak dengan kita sekali, ataupun orang pernah jumpa kita sekali dan macam kita berbual mesra. Lepas tu dia merasakan kita kawan, dan lepas tu dia tengok, dulu masa last aku jumpa dia bukan macam ni, dia dah berubah banyak. Itu benda tu satu masa dulu menyakitkan hati kita dan telinga kita. Perkataan dia dah berubah, kita rasa macam aku bukan berubah, I just evolve. Tapi macam cara orang tu menjadikan kita dah berubah ni negatif. But itu dulu. Waktu macam kita nak berubah sikit-sikit, kita rasa nervous and everything because we are so worried about what people think about us. Macam kita tak nak orang rasa macam aku tengah buat baik, kenapa orang fikir aku negatif sangat ni? Padahal tak. No more. Apabila I decide untuk memang aku betul-betul fikir apa yang Allah suka, dah lantaklah orang suka ke tak suka. And I learn that sebenarnya Allah cakap, kalau kau korbankan orang-orang masing-masing untuk aku akan datangkan pada kau orang-orang yang memang nak kau kerana engkau memilih aku. So macam masa awal-awal dulu yang kita berhijrah tu, mulalah orang-orang yang entah siapa-siapa tiba-tiba cakap aku ni selalu lepak dengan Fin, dulu dia macam gini-gini. Lepas tu kita macam wow, who is this person? I don't even know. I tak tahu apa pun. Apa masalah aku dengan semua orang? Apa masalah orang dengan aku? Waktu aku tengah merempat, tak ada siapa pun orang-orang yang mengatakan kawan kita ni berada di kalangan kita tengah merempat tu. So what I learn adalah sebenarnya takkan boleh menang dengan manusia. Manusia ni macam serigala, and they would keep, macam once we feed them, they would come to our doorstep waiting for food to be given again and again.
Masalah kita orang perempuan paling senang lah. Orang lelaki tak tahulah. Orang perempuan ni katalah dia dah pakai tudung colour pink, jubah colour hitam. Tanya kawan, kawan cakap tak sesuai lah. Kita sanggup iron tudung lain demi nak memuaskan hati kawan. Ya, orang lelaki mungkin tak lah. Orang lelaki suka eden lah nak pakai apa. Tapi orang perempuan sanggup. Lepas tu dah iron pula tudung colour hijau. Dah pakai, lepas tu cakap alamak kasut pula tak matching. Sanggup tukar kasut. Because we value so much with what people think of us. And I'm done with that life. Alhamdulillah. Waktu nak pakai nikab, orang semua macam-macam yang orang cakap tak payahlah gini-gini, macam kadang-kadang kita nak berubah to the betterment pun kita offend orang. Padahal I'm changing for myself. I'm not even asking you to pakai nikab. Wallahi, aku nak pakai nikab, aku nak pakai tudung labu. Apa masalahnya pada kau? Tapi orang tak suka. Macam dekat Malaysia ni, kalau kita jahat, dia akan cakap baik sikit lah. Bila kita baik, jangan baik sangat lah. You know, you have to be together with the flock. And it's really hard because I want to be like this. Ini untuk orang yang bertanya tentang nikab dan rasa boleh, orang-orang bernikab boleh mengiyakan apa saya cakap. Once I live for the sake of people. Beli jenis baju apa, beli kasut jenis apa, everything I would decide. Sebelum beli, wallahi, I would think, do I look good in this so people will compliment me or not? Nampak kurus tak? Apa kemengik? Suka hati aku. Kalau aku tembam, pakailah baju apa, memang tembam lah. Nak kisah kurus macam mana? And I think a lot about people. Kalau macam pergi dekat orang, macam kita pakai seksi, bila orang pandang dengan pandangan nafsu, marah pula, apa tengok I macam ni? Dan kau pakai macam ni. Now I'm wearing niqab, wallahi, I feel that I am in control. Aku yang in control. Bukannya macam orang selalu fikir macam, oh, are you macam rasa offended, bukan offended, macam oppressed because wearing niqab and everything. No. On contrary, you only get what I give you. I am in control. You don't get what, macam kau nak lapah wajah aku dengan sekadar pandangan mata, kau takkan dapat apa. Sebab all black. Nothing yet you kau boleh layan fikiran kau betul dalam tak kau. But I am so happy that I'm like this. But friends yang tidak memahami kenapa kita buat ni, they don't deserve to call themselves friends. I remember learning about this. Betul kan saya tak ingat sama ada ni hadis ataupun tapi macam kalau kita berkawan kerana Allah, lepas tu nanti di akhirat, and I really love this. Wallahi I love this. Ini adalah penguat saya bila mana saya hilang kawan-kawan dan saya cuma ada tinggal 1-2 ekor je. Ekor sebab dua-dua semua perangai jenglot juga kawan-kawan ni. Apabila kita berkawan dengan orang kerana Allah Ta'ala, memang lillahi, memang tak ada reason lain lah. Tak kisahlah kau jenis apa sekalipun, you make me remember Allah more, you make me love Allah more than I love you. So apabila di akhirat nanti, lepas tu kita dekat kawan kita masuk syurga, lepas tu dia tanya, ya Allah, mana kawan aku yang selalu sama-sama dengan aku ni, pergi kelas, mana kawan-kawan aku ni yang biasa macam borak-borak dengan aku tentang kau, ya Allah. And Allah would say, oh, dia dekat neraka. Please Allah, I really miss my friend, can you please take my friend for me? And Allah would do that. So imagine kalau kita lah yang masuk neraka tu, dengan kawan kita yang dekat syurga minta kita, and then kita tengah kena seksa bagai ni, lepas tu tiba-tiba apa hal yang aku dah ternaik ni. And Allah cakap, it's because your friend ask you from me, and I would never disappoint my friend. I would never disappoint your friend, ahli syurga. So for me, enough with only one friend, and enough if there's no friend at all. If you know what you're doing is right. Untuk memilih jalan yang betul biasanya akan rasa sunyi. Because semua orang suka jalan yang syok. It is a lonely path, and it would be really, really lonely if you tak kuat. But at the end of the day, kita kena selalu fikir macam ni. Hanya dekat dalam tempat yang paling gelap, hanya dekat jalan yang paling sunyi, any simple help akan bermakna sangat-sangat. So, bila kita berada dalam kesunyian sangat-sangat, simple things yang macam tiba-tiba a stranger say, Assalamualaikum, apa khabar? Dia cakap, oh, itu gesture of Allah. Allah is trying to make my day. Just macam tu saja. So you appreciate things more, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. But untuk siapa-siapa yang macam tengah fikir nak improve themselves dan tapi takut macam would it be okay socially and everything, just do it for the sake of Allah. Wallahi, macam it's worth it. Berbanding nak puaskan hati kawan-kawan and everything. Okay, sorry, anak dekat belakang dah menangis. I hope I answer your question, Amy. Thank you. Ustaz Syarif, konklusi. Okay, tak ada soalan dah. Maka Wan Fin ada nak buat conclusion kan? Ada nak buat conclusion lagi ke? Ada nak buat conclusion lagi ke? Tak ada dah? Okey, baik. Kalau rasa
Okey tak. Okey, saya tertarik dengan katakan kadang kita nak pergi ke jalan yang betul, kadang kita have to be alone. Dan memanglah ini gambaran akhir zaman yang Allah SWT gambarkan pada kita pada hari ini. Sebab Allah kata wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah kata bila sampai peringatan dan hidayah daripada aku dan kaum pasti ianya daripada aku. Allah kata faman tabi'a. Allah gambarkan ianya dalam bentuk singular. Dia tak jadi ramai. Nak katanya kadang we have to be alone untuk kita mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengikut petunjuk kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So don't be worried, sebab Allah sendiri gambarkan orang-orang yang nak ikut jalan kebenaran, kadang-kadang kita kena rasa keseorangan. Kita kena cuba ada kat dalam fasa keseorangan. Memang itu gambaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya rasa tak ada lagi dah. InsyaAllah terima kasih kepada semua yang hadir. Kami sangat terharu dengan bilangan yang hadir pada malam ini. Kami minta maaf, ini je sekadar dewan yang kami mampu sediakan. Tak tahu lepas ni kalau dari kita pecah pula yang sebelah sana untuk kita bagi lebih kapasiti ruang ramai boleh masuk. Dan kita cuba akan pertingkatkan. Kalau kata ramai macam ni, kalau tak pecah sekalipun, kita akan cuba live dekat sebelah. So tapi lepas ni jangan pula target lagi sebelah, sebab anda boleh tengok kat TV. Kita akan cuba linkkan dengan TV dekat sebelah tu. So anda yang tidak dapat masuk dewan, anda boleh duduk dekat sebelah tengok dekat TV live dekat dalam ni. Kita akan cuba improve lah lepas ni insyaAllah. Okay, terima kasih pada yang hadir daripada jauh. Saya tak pasti daripada mana anda datang. Mudah-mudahan setiap jarak dekat ke jauh yang anda semua datang ni, Allah balas setiap inci ataupun setiap meter. Meter tu besar lagi. Setiap yang anda hadir tu, Allah balas dengan pahala yang berlipat kali ganda insyaAllah. Sebab anda mengejar untuk datang ke taman-taman syurga di dunia, mudah-mudahan Allah permudahkan jalan kita semua ke syurga Allah yang paling tinggi insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membuahkan pertemuan kita di syurga nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Okey baik, Allahu alam. Sekali terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbihkan khair wa salatul asr. Assalamualaikum.